Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Fadhil Amal. Kita masuk dalam bab di antara keutamaan tinggal di Madinah. Di antara kelebihan fadail keutamaan tinggal di Madinah tu satu amal dia, satu kelebihan dia. Hadis ke-591 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1885 meriwayatkan An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berdoa, ya Allah, jadikanlah Madinah dua kali lipat, dua kali ganda lebih banyak daripada apa yang telah engkau berikan pada Mekah dari keberkahan. Nabi minta Madinah dua kali lipat daripada engkau berikan pada Mekah dari berkah. Berkah Madinah lagi. Mekah ni dah. Kalau ikut doa ini lah. Hadis sahih dah. Ini hadis riwayat Bukhari dah. Atraf ni hadis yang sama pada di kitab lain, itu hadis riwayat Muslim 1369. Ahmad jilid 3 142 dan Abu Ya'la dalam musnadnya nombor 3579. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 4 muka surat 117 berkata, maksudnya adalah keberkahan dunia. Dengan alasan sabda Rasulullah SAW dalam hadis lain, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berikanlah berkah dalam sa' dan mud kami. Jadi sa' ke apa ni timbangan lah, mud pun timbangan lah. Jadi benda tu dunia lah, benda-benda timbangan ni. Itulah yang difahami oleh Ibn Hajar Asqalani kerana berdasarkan hadis ni lah. Jadi hadis ditafsirkan oleh hadis lain lah. Jadi masuk berkah-berkah dunia lah. Dapat pula diertikan lebih umum dari sekadar keberkahan dunia, kecuali apa-apa yang sudah ada dalilnya yang jelas. Seperti penlipat gandaan pahala solat di Mekah lebih banyak daripada di Madinah. Tu sepakat dah. 100,000 kali ganda dah. Kalau di Mekah. Madinah ni 1,000 kali ganda dah. Jadi 100 lebih lagi. 100 kali ganda lebih Mekah daripada Madinah dari segi besar kali gandanya pahala di Mekah dah. Hadis ini juga dijadikan dalil bahawa Madinah lebih utama dari Mekah. Ini sesuai zahir hadis. Namun tidak harus sesuatu yang diutamakan itu lebih utama dalam segala hal, segala perkara secara mutlak. Kalau lebih utama mana Madinah pun, ikut hadis ini kita tak boleh faham secara mutlak dah. Pos maya tadi lipat kali ganda lebih Mekah lagi dah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, keberkahan itu terdapat pada timbangan itu sendiri, di mana seseorang merasa cukup dengan satu mud di Madinah, namun tidak di tempat lain. Tempat lain tak berasa cukup. Di Madinah ni cukup satu mud, satu apa kata dah. Satu kati dulu dah. Gitu dah. Satu mud dah. Jadi satu tapak tangan dah. Hal ini dapat dirasakan menurut orang yang tinggal di sana, berasa ada berkah ni dah. Sikit berasa cukup dah. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, jika terjadi keberkahan di Madinah pada suatu waktu, berarti telah dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini tidak harus berlangsung selama-lamanya atau tidak terjadi pada setiap orang. Walaupun berkah taman Madinah pun. Walaupun berkat mana pun di Madinah ni tidaklah selama-lamanya dah. Ada waktu dia juga dah. Bencana ke apa, dan tidaklah pada setiap orang dah. Ada orang kurang berkah dah. Ini pun ke apa dah. Allah a'lam lah. Jadi secara umumnya banyak lah. Secara umumnya berlaku. Tapi berkah-berkah ni ada orang tertentu dihalang keberkahan padanya lah. Hadis ke-592 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1883 meriwayatkan An Jabirin radhiyallahu anhu jaa a'rabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabaya'ahu 'ala al-islami faja'a min al-ghadi mahmuman faqala aqilni fa aba thalatha mirarin faqala al-madinatu kal-kibri tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibaha. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia menuturkan ada seorang badui datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbai'ah, berjanji taat setialah kepada Nabi lah untuk masuk Islam. Keesokan harinya dalam keadaan sakit demam dan berkata, batalkanlah bai'ah aku. Dah dia janji dia taat setia, lepas tu suruh batal pula dah. Namun Rasulullah SAW tidak mahu menurutinya hingga diucapkan hal itu 3 kali, minta batal bai'ah jadi tak setia dia dengan Nabi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Madinah itu bagaikan alat penyup api yang dipakai, yang ini pandai besi.
Ia akan menghilangkan karatnya dan memurnikannya baik. Hadis sahih. Jadi orang kata nak macam nak tubik batal bai'ah tu, janji ta'as dia nak keluar daripada Madinah dia. Pasal tak sesuai kau gananya berasa lemah lah gapo duduk Madinah ya. Gitulah. Jadi Nabi Madinah tu bila dia berkat pun untuk orang tertentu yang kurang molek niat dia ke gapo wallahu alam dia jadi nak keluar dah. Dia jadi tak sesuai berasa duduk di Madinah dah. Seolah-olah Madinah tu nak perambat tubik orang ni menghilangkan karatnya dan memurnikan yang baik dah. Hadis sahih ni hadis riwayat Bukhari, atraf dia hadis tempat lain iaitu hadis Muslim 1383, Tirmizi 3920, An-Nasa'i jilid 7 151, Ahmad jilid 3 335, Abu Ya'la 2023 dan At-Tailisi 1714. Mana hadis ni akan keluar dari Madinah orang tidak ikhlas imannya dan yang tersisa hanyalah mereka yang betul-betul ikhlas imannya. Bab tentang masalah keutamaan Madinah dan penduduknya sangatlah luas. Lihat fadlu Madinah dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu pula dalam Al-Manaqib dalam Musnad At-Tirmizi bab fadlul Madinah, fadlul Madinah. Dan kitab lainnya dah. Dajjal tidak dapat masuk ke Mekah dan tidak masuk ke Madinah. Begitupun penyakit ta'un tidak akan masuk Madinah. Hadis ke-593 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1879 meriwayatkan. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul Madinata ru'bul Masihid Dajjal. Laha yawma idzin sab'atu abwabin ala kulli babin malakani. Dari Abu Bakrah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketakutan yang dibawa oleh Dajjal tidak dapat memasuki kota Madinah. Pada hari itu Madinah memiliki 7 pintu dah. Madinah ada 7 pintu. Pada masing-masing pintu ada 2 malaikat yang menjaganya. Sehingga Dajjal tak boleh masuk ada. Dalam riwayat Ahmad rahimahullah Sunan Musnad Imam Ahmad, yazubani anha ru'bil masih. 2 malaikat menghalau ketakutan yang dibawa oleh Masih Dajjal. Hadis sahih dari Ahmad jilid 5 41 47 dan Al-Hakim jilid 4 542. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Badlul Ma'un halaman 103 berkata, benar hal ini juga terjadi pada Mekah Al-Mukarramah. Ta'un tidak akan memasukinya pada masa lampau sebagaimana diyakini oleh Ibn Qutaybah dan Al-Ma'arif. 9 ulama yang menukil darinya mereka mengakuinya hingga masa Syekh Muhyiddin Al-Nawawi pun kat cahaya belakalah Mekah Madinah ni tak mari bala lah. Ta'un. Namun ada yang mengatakan selain masa itu penyakit Ta'un masuk ke kota Mekah pada tahun 749 Hijrah dan sudahnya. Lepas tu masuk. Sebelum Mekah tu tak masuk. Sebelum 749 Hijrah. Ta'un tak ada. Wallahu'alam lah. Okey, hadis ke-594 Imam Bukhari rahimahullah nombor 1880 meriwayatkan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'unu walad dajjalu. Fi riwayat Muslim 1380 dah. Qala ya'til masihu min qibal al-masyriqi himmatuhu al-madinatu hatta yanzila dubura Uhudin thumma tasrifu al-malaikatu wajahu qibal asy-syami wa hunalika yahliku. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, pada pintu-pintu masuk kota Madinah ada para malaikat yang menjaga. Penyakit ta'un dan dajjal tidak akan dapat memasukinya. Dalam riwayat Muslim 1360 Rasulullah SAW bersabda, Al-Masih Dajjal datang dari timur. Tujuannya adalah kota Madinah hingga ia sampai di belakang gunung Uhud. Kemudian para malaikat memalingkan wajahnya ke arah Syam dan di sanalah Dajjal berbuat kehancuran. Hadis sahih. Ni hadis Muslim capulah nak. Mula tu hadis Bukhari. Hadis Muslim atrahnya hadis yang sama pada hadis Muslim 1379 dan Ahmad jilid 2 337. Hadis ini memiliki beberapa jalur. Lihat kembali Musnad Abu Ya'la 1459. Hadis ke-595 Imam Bukhari rahimahullah nombor 1801 meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min baladin illa sayata'uhul dajjalu illa Makkah wal Madinata laisa lahu min niqabiha naqban illa alaihi al malaikatu safina yahrusunaha ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu kota pun melainkan akan dimasuki Dajjal.
kecuali Mekah dan Madinah, kerana tidak ada satu jalan masuk di antara dua gunung niqab ni, dua gunung, melainkan ada malaikat yang berbaris menjaganya. Lalu Madinah bergoncang 3 kali sehingga Allah mengeluarkan semua orang kafir dan munafik. Nah, hadis sahih. Ni engkau selesai sungguh dulu bersabar dalam kota Madinah. Hadis Muslim 3309, Ahmad jilid 2 307, An-Nasa'i sebagaimana dalam Tuhfatul Ashraf, lihat juga Kanzul Amal 34858. Begitu juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan orang yang dibunuh oleh Dajjal. Rasulullah SAW bersabda tentang orang tersebut, innahu a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Sungguhnya ia adalah orang yang paling besar pahala syahidnya di sisi Rabb semesta alam. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari 1802 dan Muslim 2938 secara panjang. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya'ti dajjalu wa huwa muharraman 'alaihi ay yadkhula niqabal madinata ba'da sibahi allati bil madinati fayakhruju ilaihi rajulun huwa khairun nasi aw min khairin nas. Dajjal datang dan dia dilarang memasuki niqab di antara dua gunung Madinah tu. Maka keluarlah kepadanya seorang lelaki terbaik di antara manusia atau manusia terbaik. Macam-macam lah ada kata dah. Itulah Qadir macam-macam ni. Benda tu karut lah, tak tahu siapa-siapa dah. Jangan cepat memutuskan satu perkara yang tak jelas. Okay, bab keutamaan tanah Al-Haram. Allah SWT firman, innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati allati haramaha wa lahu kullu syai' umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini di Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang yang berserah diri. Surah An-Naml ayat 91. Al-Hafiz Ibn Hajar sekarang ini dalam Fathul Bari jilid 3 muka 505 berkata, sisi keterkaitan dengan masalah yang dibahas adalah dari sisi penggandingan digandingkan dengan rububiyah Allah dengan tanah haram. Hal ini adalah penggabungan yang bermakna pemuliaan terhadap Mekah yang merupakan asal tanah haram. Masih di situ. Ayat kedua dah. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakin aktsaruhum la ya'lamun. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidaklah mengetahui. Al-Hafiz Ibn Hajar sekalian dalam Fathul Bari jilid 3 muka 526 berkata, maksudnya Allah menjadikan mereka di tempat yang aman. Mereka aman di negeri tersebut pada saat mereka masuk kafir. Bagaimana mereka tidak aman setelah masuk Islam dan mengikuti kebenaran? Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang masukinya maka dia akan merasa aman. Itu ayat kedua dah. Okey, hadisnya hadis ke-596 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1353 meriwayatkan, Ani Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-fath Makkah la hijrata walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru wa qala yaum al-fath Makkah inna hadha al-balad harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal-ard wa huwa haramun bi hurmatillah ila yaum al-qiyamah wa innahu lam yuhalla al-qitalu fihi li ahadin qabli wa lam yuhalla li illa sa'atan min naharin fahuwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamati la yu'dadu syaukuhu wa la yunaffaru sawduhu wa la yaltafitu illa man 'arafaha wa la yakhtala khalaha. Faqala Al-Abbas ya Rasulullah illa al-idkhir fa innahu liqaynihim wa libuyutihim. Faqala illa al-idkhir. وحدثني محمد بن رافع حدثني يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض وقال بدل القتال القتلى وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. Hadis ni hadis riwayat Muslim ni. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Fathul Makkah, ini pembebasan kota Makkah, tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun jihad dan niat untuk jihad saja adalah. Jika kalian diperintahkan untuk berjihad, maka laksanakanlah.
Beliau juga bersabda pada Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, sesungguhnya tempat ini dijadikan tanah haram oleh Allah SWT. Sejak penciptaan langit dan bumi, dan tanah ini Mekah dengan kehormatan Allah adalah tanah yang haram hinggalah hari kiamat. Oleh kerana itu hendaknya tidak dipotong perpohonannya, tidak diburu hewan buruannya, dan tidak pula tidak boleh mengambil barang tumbuhan kecuali ia ingin mencari pemiliknya. Dan tidak boleh dipotong, dicaputi rumputannya, rumput-rumputnya lah. Ibn Abbas bertanya, wahai Rasulullah, kecuali pohon izkhir, kerana pohon tersebut jadikan untuk ubapan tukang besi, bakar dari rumah-rumah mereka. Maka Nabi SAW bersabda, kecuali pohon izkhir, hadis sahih. Ini hadis riwayat Muslim. Atrafnya ada tempat lain, iaitu hadis riwayat Bukhari 1587, 2433. Dan tempat-tempat lain diriwayatkan pula oleh Abu Daud 2450, At-Tirmizi 1590, An-Nasa'i jilid 8 muka 146, Ad-Darimi jilid 2 muka 239 dan lainnya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan lainnya disebutkan secara ringkas. Hadis ini juga diriwayatkan melalui Abu Shuraih Al-Adawi. Lihat hadis sudahnya dalam Sahih Muslim 1354. Hadis hampir sama lah. Okey, keutamaan bertempat tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Ada kelebihan kita duduk di Mekah pula dah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'a'is sujud. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير." Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul. Artinya tempat kembali dah. Bagi manusia dan tempat yang aman, Baitullah. Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya sebagai penguat penekanan perintah untuk berkiblat ke Kaabah. Maksudnya tidak temui fadilah seperti ini pada Baitul Maqdis sehingga ia tidak menjadi tempat ibadah haji. Barang siapa yang berlindung di tanah haram maka ia aman dan tidak diperangi. Jadi ingatlah ketika kami jadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia di tempat yang aman. Dan kami jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat solat. Dan telah kami perintahkan pada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rokok dan yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Maksudnya adalah Mekah. Ibrahim berdoa untuk anak keturunannya serta yang lainnya supaya mendapatkan merasa aman, kenikmatan hidup. Ketika itu Mekah dan sekelilingnya adalah tempat yang tandus tanpa air dan tumbuhan. Kemudian Allah memberkahinya dan tanah sekitarnya. Allah menumbuhkan di sana berbagai-bagai macam buah-bahan sebagaimana diterangkan dalam tafsir surah Ibrahim dan tafsir Al-Qurtubi. Gitu. Ya Rabbku, jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri itu negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 105 hingga 126. Hadis ke-597, Imam Ahmad rahimahullah jilid 4 muka 135 berikan, An Abdullah bin Adi bin Al-Hamra Az-Zuhri annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bil hazwarati fi suq Makkah, wallahi innaka la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah azza wa jalla wa la anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Dari Abdullah bin Adi bin Al-Hamra Az-Zuhri, ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika sedang berdiri di Hazurah. Jadi satu tempat letaknya di antara Madinah dan Lembah Safra. Tempat dia. Ketika sedang berdiri di Hazurah di pasar Mekah, Nabi kata apa? Rasulullah SAW bersabda apa? Demi Allah, sungguhnya engkau Mekah adalah tempat yang paling baik dan bumi yang paling cintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jika aku tidak dipaksa keluar darinya, maka aku tidak akan keluar. Hadis sahih. Okey, atrah ni hadis riwayat Imam Ahmad dah.
Atrah tempat lain hadis-hadis sama hadis riwayat Tirmizi 2925 yang mengatakan setelah menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abdullah bin Adi bin Hamra menurut saya lebih sahih. Dan ia memiliki penguat syahid dari hadis Ibn Abbas yang ada dalam riwayat Tirmizi 3926 dari Ibn Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma atyabuki min baladin ma ahabbuki ilayya walaula an qawmi akhrajuni minki ma sakantu ghairaka." Alangkah indahnya engkau Mekah, sebuah kota dan paling aku cintai. Seandainya sahaja kaumku tidak mengusirku darimu, nescaya aku tidak tinggal tempat lain. Itulah. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim jilid 1 muka 486 dan ia disahihkan serta disetujui oleh Az-Zahabi. Hadis ini hasan insya-Allah dan ia didukung oleh hadis yang di atas. Dan hadis lain dalam Musnad Ahmad jilid 1 muka 22 secara panjang lebar. Barang siapa ingin mengetahui apakah Madinah atau Mekah yang lebih utama, hendaknya merujuk kepada Fathul Bari jilid 4 muka 15 dan 117. Keutamaan tinggal di Syam pula. Hadis ke-598 Imam Ahmad rahimahullah jilid 2 muka 8 memberatkan an Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu takhruju narun min Hadramaut aw bi Hadramaut fatasuqun nasa qulna ya Rasulullah ma ta'muruna qala alaikum bisyam. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, api kelak akan keluar dari Hadramaut, Yaman lah. Dikata ke kubur Nabi Hud ngagu dah. Atau keluar dari Hadramaut, ia akan mengirim manusia. Keluar dari Hadramaut ataupun start dari Hadramaut, ia akan bawa manusia. Dia bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Beliau bersabda, hendaklah kalian menetap di Syam. Hadis sahih dah. Atraf ni hadis riwayat Imam Ahmad. Atraf hadis pada hadis riwayat Tirmizi 2217. Juga oleh Imam Ahmad jilid 2 3 99 119 dan Abu Ya'la 5551. Al-Walid adalah Al-Walid bin Muslim. Ia telah menyatakan tentang periwayatan hadis pada akhir sanad sehingga tidak mengapa dah. Begitu pula Yahya bin Abi Katsir telah menjelaskan periwayatannya. Hadis ini mengenai keutamaan Syam ini banyak lihat hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tuba li Syam li'anna malaikatar rahmani basitatun ajnihataha. Beruntunglah negeri Syam kerana para malaikat Allah yang Maha Pengasih membentangkan sayap-sayapnya. Rujuknya atrafnya pada hadis At-Tirmizi, Ahmad dan Al-Hakim lihat silsilah hadis as-sahih 502. Hadis ke-599 Imam Ahmad rahimahullah jilid 5 muka 288 meriwayatkan Ani bin Hawalat al-Azdi An ibn Hawalat al-Azdi wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakunu ajnadun mujannadatun Syamun wa Yaman wa Iraqun wallahu a'lamu bi ayyiha bada'a wa 'alaikum bisyam ala wa 'alaikum bisyam ala wa 'alaikum bisyam faman kariha fa 'alaihi bi yaminihi wal yasqi fi ghudurihi fa inna Allah 'azza wa jalla tawakkala li bisyami wa ahlihi. Dari Ibnu Hawala al-Azdi, ia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Ibnu Hawala al-Azdi dari Nabi SAW, dia bersabda, baginda SAW bersabda, akan terbentuk pasukan di Syam, Syria, Yaman dan Iraq. Allah yang Maha mengetahui dari mana dimulai. Kerana itu menetaplah kalian di Syam, sesungguhnya pilihlah negeri Syam. Barang siapa yang enggan, maka pilihlah Yaman dan hendaklah minum dari telaganya. Sungguhnya Allah berjanji kepadaku untuk menjamin Syam dan penduduknya dari fitnah. Hadis sahih. Okey, hadis ini riwayat Imam Ahmad dah. Okey, atraf hadis ni memiliki penguat. Dalam Sunan Abu Daud 2483 juga Imam Ahmad jilid 4 muka 110. Dari jalur Baqiyah, dari Buhair, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Qutailah, dari Ibnu Hawalah secara marfu'. Hadis ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Wasilah. Lihat kembali Fadhus Syam halaman 2 13. Fadhus Syam. Syekh Albani menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan Syam dalam kitab ini. Hadis ke-100. Imam Muslim rahimahullah nombor 1925 dalam Sahih Muslim meriwayatkan an Sa'd bin
An Sa'd bin Waqqas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ahlul gharbi zahirin 'ala al-haqqi hatta taqum as-sa'ah. Di Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, penduduk bahagian barat, ini penduduk Syam, akan senantiasa menampakkan kebenaran hingga hari kiamat datang. Hadis sahih. Okay, hadis riwayat Abu Ya'la 703, lihat kembali As-Sahih 965. Syekh Albani berkata, ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Gharbi dalam hadis ini adalah penduduk Syam, kerana mereka berada di belahan barat daya Madinah Al-Munawwarah. Arah yang Rasulullah maksudkan dalam hadis ini, hal ini mengandung berita gembira bagi mereka tinggal di wilayah tersebut dari para pembela sunnah, dan mereka bersabar dalam rangka mengajak manusia kepada sunnah. Diriwayatkan dari Ali bin Al-Madini bahawa yang dimaksudkan dengan Al-Gharbi adalah bangsa Arab. Lepas tu haji anak kecil dan keutamaan yang berhaji dengannya, dengan anak kecilnya. Hadis kena atas satu Imam Muslim rahimahullah. Nombor hadis Sahih Muslim tu 1336 meriwayatkan. Ani bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birruha'i faqala man alqamu qalu almuslimuna faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sajibiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai rombongan orang dari Raudhah. Beliau bertanya, siapakah kalian? Mereka berjawab, kaum muslimin. Mereka balik bertanya, engkau siapa? Beliau menjawab, Rasulullah SAW. Mereka ada seorang wanita di rombongan tersebut mengangkat anaknya yang masih kecil. Saya bertanya, apakah anak ini hajinya sah? Beliau menjawab, ya, dan bagimu pahala. Dan riwayat An-Nasi, Abu Ya'la dan lainnya, bahawa ada seorang wanita melarikan bayinya dari tandunya, dari dekongannya lah. Hadis sahih, hadis Abu Daud 1303. Ini hadisnya sebenarnya hadis Muslim. Atrah dia pada hadis Abu Daud 1736, An-Nasi jilid 5 120 141, Ahmad jilid 1 244 288 343 344, Malik dalam Muwatta Imam Malik jilid 1 muka surat 402 nombor 244 244, Al-Bahaqi jilid 5 muka surat 155 156, At-Tahawi dalam Ma'ani al-Athar jilid 2 muka surat 256, Abu Ja'la 2400 dan At-Tailisi 2707. Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis bagimu pahala. Maksudnya adalah wanita tersebut akan mendapatkan pahala kerana ia yang membawa dan menjauhkannya dari larangan yang harus dijauhi oleh muhrim. Ini orang yang sedang ihram dan melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh muhrim. Orang yang buat haji lah. Catatan, haji anak kecil tidak menggugurkan kewajipan haji yang menjadi salah satu rukun Islam. Berdasarkan hadis, anak kecil mana sahaja yang melaksanakan haji kemudian ia balik, maka ia wajib melaksanakan haji yang lain. Yang haji Islam yang lain tak pada ni masa kecil. Okey, hadis kena kedua. Ibn Majah rahimahullah nombor 2910 meriwayatkan, an Jabir bin Abdullah qala rafa'at imra'atun sabiyan laha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am wa laki ajrun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang perempuan mengangkat bayinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hajinya, bawa budak dah masa haji. Saya bertanya, apakah haji anak kecil ini sah? Beliau menjawab, ya, dan bagimu pahala lah. Hadis anaknya sah. Ini hadis riwayat Ibn Majah. Atraf dia, lihat hadis riwayat Tirmizi 926. Sanadnya dhaif kerana terdapat perawi yang bernama Qaza'ah bin Suwaid. Dia disebutkan dalam Al-Ilal kerana Ibn Abi Hatim. Karya Ibn Abi Hatim lah. Jilid 1 muka 293. Sesungguhnya di hadis Ibn Munkadir dari Qurat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu lah, tu sanad dia lah. Dikatakan oleh Ibrahim bin Aqlah dan dikeluarkan oleh Tirmizi 94 dan lainnya qarib, tetapi menurutnya hadis ini hasan kerana ada Muhammad bin Taraf. Wallahu alam. Hadis ini tersebut juga diikuti periwayatannya dikuatkan oleh jalur yang lain dalam riwayat Ibn Majah sehingga sanadnya naik menjadi sahih. Dekat ni. Diriwayatkan oleh Al-Bahaqi jilid 5 muka 156 dan dalam Talkhis Al-Habri jilid 2 riwayat 9 hingga 270. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, Ar-Rafi'i menyebutkan bahawa para ashab, ini para ulama kalangan Syafi'i, berhujah bahawa seorang ibu mewakili anaknya dalam berihram. Berdasarkan hadis Ibn Abbas hadis di atas, mereka mengatakan yang tampak bahawa ia adalah ibu kandungnya dan ia melakukan ihram untuk anaknya. Jadi budak kecil benar baru boleh ganti dah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, adapun jika ia ibu kandungnya, hal ini jelas. Adapun dia melakukan ihram, niat hajilah, nak pakai pakaian untuk anaknya, aku tidak melihatnya secara jelas. Bahkan Ibn Sabaq berkata dalam hadis ini tidak terdapat indikasi dalil yang menunjukkan hal itu.
Jihad paling utama bagi wanita adalah haji. Hadis ke-503 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1520 meriwayatkan. Anna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat ya Rasulullah naral jihad afdal al-amali afala yujahiduka qala lakin afdal al-jihad hajjun mabrur. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ia bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kami jihad adalah amalan yang paling utama. Apakah kami boleh berjihad? Tin boleh berjihad ke tak? Beliau menjawab tidak, akan tapi jihad kalian paling utama adalah haji yang mabrur. Haji itu satu amalan jihad bagi wanita lah. Sabdanya akan tapi jihad yang paling utama, Ibn Battal berkata hadis ini menunjukkan wanita boleh berjihad selain haji, akan tapi haji lah adalah yang paling utama. Lepas tu mana itu? 178 mana nak kaki? Okey, tidak akan tapi jihad kalian paling utama adalah haji yang mabrur lah. Dalam riwayat Bukhari nombor 2875 dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata aku minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad. Beliau menjawab jihad kalian adalah haji. Dalam riwayat setelahnya disebutkan sebagai isteri beliau bertanya tentang jihad. Beliau menjawab, ya, jihad kalian adalah haji. Dalam satu riwayat 1861, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu, aku tidak pernah meninggalkan haji. Ada hadis sahih. Jadi rutin itu jihad dia haji ni. Okey, rujuk ni hadis yang sama pada hadis An-Nasai jilid 5 muka 114 hingga 115. Ibn Majah jilid 2901, Ahmad jilid 6 167, 71, 79, 165 hingga 100 dan 166. Al-Bahaqi jilid 9 21, Ad-Darqutni jilid 2 234 dan Ibnu Khuzaimah 3074. Dalam riwayat Ibn Majah dan Ahmad jilid 6 165, Ad-Darqutni dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada kewajipan jihad bagi wanita? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, mereka wajib jihad yang tidak mengandung peperangan iaitu haji dan umrah. Itu jihad rutin. Sanadnya sahih. Fathul Bari jilid 4 muka surat 89. Dalam Fathul Bari jilid 6 muka surat 89, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan Ibn Battal berkata, hadis Aisyah ini menunjukkan bahawa jihad tidak wajib bagi kaum wanita, akan tapi ucapan Rasulullah SAW jihad kalian adalah haji bukan berarti bahawa kaum wanita tidak diperkenankan ikut andil, ikut terlibat dalam jihad. Hanya saja jihad tidak diwajibkan ke atas mereka. Kerana jihad menurut hal-hal yang bertentangan dengan syariat dari mereka, seperti membuka hijab, berdampingan dengan kaum lelaki-lelaki, kerana itulah haji lebih utama daripada jihad bagi mereka. Tak apalah, setara tu dah. Jihadnya orang tua, anak kecil, orang lemah, kita bincang lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdaka, subhanaka wa hamdaka, subhanaka wa hamdaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.